Kenapa saya pilih art tu sebenarnya susah nak jawab kan. Art ni dia datang semula jadi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Radwan Man. Selamat datang ke saya punya studio. Pegang tanganku. Dia macam tak macam galeri lah, tapi studio tempat saya berkarya, tempat saya display painting-painting saya. Inilah tempat kerja saya sebagai full time artist. Saya lahir di Pahang. Umur saya dah 43 tahun. Saya start berkarya ni daripada saya sekolah lagi lah. Saya memang diri saya ni memang suka pada benda-benda seni ni lah. Nak dikatakan sejak bila buat art ni, daripada kecil lagi kita buat art kan. Daripada kita merangkak, kita belajar berjalan tu, kita dah start buat art. Tapi kalau serius buat art ni sejak saya saya masuk ITM lah kan. Masa tu saya baru tahu art itu apa sebenarnya, fine art itu apa sebenarnya. Daripada kalau kecil itu kita semua buat art, cuma fokus tu hadir masa tu masa start saya belajar di ITM. Kalau nak katakan kenapa saya pilih art tu sebenarnya susah nak jawab kan. Art ni dia datang semula jadi kan. Tuhan tu dah tetapkan kita dalam bidang ni, kita tetaplah dalam bidang tu. Kalau kita nak cakap kita ni power sangat art pun tak juga kan. Tapi rezeki kita dalam bidang tu, and minat kita dalam bidang tu, and saya memang suka dengan benda-benda seni ni, benda-benda yang saya proses melalui diri saya sendiri kan. Itu sebab saya suka art ni. Saya tak suka dikongkong. Dia bukan nama sebenarnya, dia datang daripada idea. Okey, dia start daripada saya belajar dulu. Kita dah diajar untuk cari form dia, kita cari makna, maksud apa yang kita nak buat tu, kita nak represent idea kita tu ke canvas, ke kertas semua tu. Itu yang kita kena cari apa yang ada dalam diri kita. Bila masa kita belajar tu, kita diajar dengan teori kan. Teori itu maknanya kita kena belajar daripada buku, kita belajar daripada pensyarah-pensyarah kita. So kita belajar teori kan. So bila kita start masuk dalam majoring dalam art tu sendiri, and then kita baru start practical sikit. So lepas pada tu, okey, kalau kita jadi full time artist tu barulah betul-betul totally practical kan. So daripada situlah kita kita nak cari diri kita macam mana. Sebab pada saya art ni dia kena dekat dengan diri. Dia tak boleh jauh daripada diri. Kalau jauh tu maknanya pada saya lah, dia akan jadi satu benda yang kau nak pergi jauh-jauh sangat tapi kau tak tahu apa benda untuk apa kan. Baik kita dekatkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita mencari diri. Kita nak bagus pun kita baguskan untuk diri kita. Itu konsep saya lah dalam art ni. Di depan masih panjang karena benda tu sebenarnya susah nak jawab sebenarnya. Nilai tertinggi, nilai ni dia tak terletak pada karya tu sangat sebenarnya. Karya ni dia ada pro and con dia. Okey, kadang-kadang karya kita bagus, karya kita ada luck kan. Karya kita diangkat di dalam industri kan. Tapi pada saya buat yang terbaik kan, buat yang terbaik, hasilkan yang terbaik. Benda tu, nilai tu akan datang sendiri. Setakat ni alhamdulillah lah, karya saya ada yang saya jual sampai 280,000 kan, 100,000. Itu nilai tertinggi karya saya lah kan. Tapi saya nak bagikan nilai saya sebenarnya berapa tu, itu akan datang, achievement saya akan datang. So maknanya saya akan buat pameran di luar negara apa semua. Itu dia akan step by step lah.
Saya tak boleh nak cakap, nilai karya saya ni 1 juta, tapi terpulang pada saya lah sebenarnya. Saya nak letak karya saya ni berapa juta? 4 juta, 5 juta. Itu hak aku. Kan? Tapi kita kena tahulah, janganlah angkat bakul sendiri. Kita nak educate orang, kita ni dalam Malaysia ni ada berapa juta, berapa puluh juta orang. Saya mampu educate ialah surrounding saya je lah, family saya, kawan-kawan saya, macam tu je lah. Kadang-kadang kita tak faham benda tu. Itu yang ramai mencemuh. Apa ni lukisan macam ni jual puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Kan? So kita ni dah lali. Kan? Kita ni dah lali bila orang yang bercakap macam tu dia tak faham. Kan? Benda yang kita tawarkan tu dia fikir benda tu tak berbaloi dengan apa yang dia orang nak keluarkan duit tu. So pada saya terpulanglah pada ilmu masing-masing. Saya cuma mampu educate orang yang dekat-dekat dengan saya je. Saya tak mampu untuk tutup mulut orang. Artwork pertama yang saya jual, saya sebenarnya tak ingat dah sebenarnya artwork yang pertama yang saya jual. Dia masa saya belajar lah. Masa saya belajar dulu, saya survive kan. Ialah anak kampung, anak orang kampung, belajar di bandar besar kan. So mencari modal untuk membeli barang-barang art kan. Barang-barang art ni mahal. Memanglah masa tu dapat PTPTN, tapi PTPTN pun dapat dah nak habis semester baru dapat kan. Barang-barang art ni antara yang pada saya lah antara yang mahal dekat Malaysia ni. So nak survive kat situ, dia kena bahagikan, sama ada kau kena beli makanan. Let's say lah aku ada 100, 50 bahagikan untuk beli barang art, 50 untuk kau beli makanan. Kemanakah arah hidupku? Saya pun tak kenal dah orang beli tu kan. Adalah saya jual RM20, RM30. So masa tu lah saya rasa pertama kali saya jual. Maknanya masa expo tu, and then alhamdulillah apa yang saya bawa tu semua jual. Tak, NFT ni sebenarnya benda baru. Okey, benda baru pada kita pun, benda baru juga. NFT ni satu benda yang dikatakan sekarang boom market kan. So semua orang nak kejar NFT kan. Pada aku sebenarnya aku tak kisah sebenarnya. Okey, aku masuk di NFT ke aku tak masuk ke, tapi as a full time artist, macam aku nak pergi luar, nak pergi semua, benda ni satu platform pada aku untuk kenalkan aku dekat luar juga kan. NFT cuma konsep aku masuk dalam NFT ni, aku tak nak terikut-ikut kan. And that's why aku nak promote art tu secara fizikal juga. Setengah orang, setengah yang pemain-pemain NFT ni, dia orang jual design. Dia jual design, and can chop satu design tu letak kat situ, so orang beli kat situ. So hanya dapat dalam alam maya. Dalam benda tu je, dalam NFT je. So kau tak ada fizikal. So aku as a fine art artist, so aku nak ketengahkan benda tu. Okey, kau beli aku punya, kau appreciate aku punya, okey, kau dapat fizikal dia juga. That mean kau dapat dua benda. Satu dekat NFT, and then satu lagi kau dapat fizikal dia. Maknanya painting, the original painting akan diberi sekali. And then dapat, and then kau ada benda yang kau nak pegang. Ada benda yang kau nak tengok, ada benda yang kau nak simpan di bentuk fizikal. Pada aku benda tu lagi berbaloi. Aku nak ketengahkan fizikal tu terus kan. This is the first time untuk aku untuk join NFT, and then aku nak buat special edition betul untuk NFT. Selama ni aku buat show di galeri, and then buat ada auction di Sotheby, ada auction di Malaysia juga kan. So benda tu dia orang pemain-pemain industri ni, dia orang dapat fizikal, and then benda tu yang aku nak ketengahkan dalam NFT ni. Cuma aku nak dapatkan platform NFT tu sendiri kan. So sebenarnya bagus, tapi kalau diteruskan dengan bentuk yang ni juga, pada aku dia tak begitu berbaloi. Kalau kita beli nasi, kita cuma beli dalam bentuk maya je. Kenyang tak kita nak makan? Tak kenyang lah kan. So kita nak perlukan fizikal nasi tu sendiri dengan lauknya, kita nak makan kat situ, barulah ada proses dia kan. Ini macam ni jugalah
karya, aku berkarya, aku bagi yang the best pada diri aku, kan. So orang akan dapat benda yang aku buat, benda yang fizikal yang aku buat. Itu yang aku nak ketengahkan. So sekarang ni buatlah benda yang aku rasa, sebab pada aku dunia ni singkat je, kan. Benda yang mengembirakan hati kau, yang bagi input something kat kau, yang boleh jadikan dia memori yang indah, kan. So buat the best.